Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Tujuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama ini kita lafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini. Dalam kesempatan ini saya nak ajak tuan-tuan melihat suatu peristiwa yang berlaku kepada Nabi pada tahun yang 8 Hijrah. Daripada peristiwa itu maka turun ayat Surah An-Nisa ayat 58. Baik, kita cerita peristiwa sebelum kita baca. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada tahun yang ke-8 Hijrah, apabila orang-orang musyrikin mencabuli perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi SAW masuk ke Mekah. Orang musyrikin dalam keadaan ketakutan melarikan diri. Dan ini adalah hikmah perjanjian Hudaybiyah. Pada hari Nabi masuk ke kota Mekah, tanpa berlaku pertumpahan darah, tidak berlaku peperangan, masuk ke Mekah, para sahabat menitiskan air mata mengenangkan bumi yang mereka tinggal selama hampir 8 tahun. Sementara pula beberapa tahun sebelum daripada itu, ketika termenterainya perjanjian Hudaybiyah, sebahagian para sahabat melihat bahawa perjanjian ini tidak memberi sebarang keuntungan kepada Islam. Sepintas lalu kita cerita sikit sebelum pergi kepada peristiwa. Pada hari Nabi nak turunkan, pada hari Nabi nak buat perjanjian dengan orang musyrikin, di kalangan umat Islam telah lengkap berpakaian ihram untuk menyertakan umrah. Ini pada hari perjanjian Hudaybiyah sebelum masuk. Dalam perjanjian itu, Nabi mewakili negara Madinah, manakala Suhail bin Amru mewakili Mekah. Ada beberapa perkara yang tidak dipersetujui oleh para sahabat. Di antaranya, apabila Nabi minta jurutulis Sayyidina Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, Suhail bin Amru yang musyrikin dia kata, siapa dia Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni aku tak kenal. Kalau mu nak buat perjanjian dengan aku, mu tulis Bismikallahumma. Kalau tak, aku balik. Tuan, saya nak omong apa dia? Nabi kata, wahai Ali, Adam Bismillahirrahmanirrahim, dan tulis Bismikallahumma dengan namamu ya Allah. Padahal Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah. Baik, apabila dalam perjanjian itu tertulis Muhammad Rasulullah, sekali lagi Suhail bin Amru kata, aku bantah. Siapa dia
Rasulullah ni. Kalaulah Rasulullah itu utusan Allah, kalaulah kami iktiraf dia ni sebagai utusan Allah, kami tak lawan. Kami tak iktiraf dia sebagai utusan Allah. Tulis Muhammad bin Abdullah, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Nabi SAW kata, wahai Ali, padam Rasulullah. Ali tak padam, Ali tak tergamak nak padam. Sehingga Nabi suruh tunjuk kat mana? Nabi suruh tunjuk kat mana? Aku yang padam, Nabi yang padam. Baik. Madam Rasulullah ni, kalau ada utusan Malaysia ke depan, buang nama Rasulullah. Baik. Di antara yang disebut juga dalam perjanjian itu ialah orang-orang Mekah yang lari ke Madinah. Maknanya kalau dia lari ke Madinah, maknanya dia masuk Islam. Dia orang Mekah. Orang-orang Mekah yang lari ke Madinah mesti dihantar balik ke Mekah. Manakala orang-orang Madinah yang lari ke Mekah, maknanya barangkali dia lari ke Mekah kerana dia tak setuju dengan Nabi kot. Mungkin kalau dia lari ke Mekah, tak payah pulang balik, duduklah di Mekah. Para sahabat tak setuju. Para sahabat kata, mana ada macam ni? Kalau orang Mekah lari ke Madinah kena pulang balik, orang Madinah kalau lari ke Mekah pulang balik lah. Tetapi Nabi setuju. Yang keempat, yang ni melahirkan suatu perasaan yang tak puas hati di kalangan para sahabat. Yang keempat, umrah tidak boleh dibuat pada tahun ini, tahun depan. Kau bayang, dalam keadaan mereka telah lengkap dengan pakaian ihram, dan mereka yakin sungguh-sungguh bahawa hari itu mereka akan masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Tak ada siapa boleh halang kerana orang musyrikin berada pada tahap yang sangat lemah. Masa tu perang berapa kali peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kalah lagi orang kata orang musyrikin. Mereka merasakan bahawa terlalu bertolak ansurnya Nabi ni. Patut kita perang dia, tak payah buat janji-janji ni. Payah dia. Kalau kita perang pun kita akan menang, puak-puak ni menakut belaka. Tapi Nabi terima perjanjian ini. Ketika Nabi nak turunkan tanda tangan, tuan-tuan buka dalam buku sirah, tuan-tuan akan dapati peristiwa Abu Jandal. Abu Jandal adalah anak kepada Suhail bin Amr. Abu Jandal kata, ya Rasulullah, jangan naik. Abu Jandal ni orang Mekah, bukan orang Madinah, orang Mekah. Dia kata, wahai Rasulullah, jangan naik. Nabi pun tengok, mu siapa? Apa aku tak boleh naik? Abu Jandal kata, ya Rasulullah, aku dah Islam sekarang. Aku bercita-cita selepas daripada perjanjian Hudaibiyah ni, dengan Islam aku ni, aku nak ikutmu balik duduk Madinah sama denganmu. Tapi kalau mu sign perjanjian itu menyebut orang Mekah tak boleh pergi Madinah. Kalau mu sign, aku tak boleh pergi Madinah. Kalau aku tak boleh pergi Madinah, maknanya aku akan dimurtadkan. Mu tahu tak? Buat. Nabi kata Allah akan memelihara kamu. Ini syubhat murtad. Buat. Adakah Nabi sanggup melihat seorang yang baru Islam dimurtadkan? Ya. Tapi Nabi melihat dakwah yang lebih jauh, keuntungan kepada Islam yang lebih jauh daripada Nabi turunkan tanda tangan. Malahan kalau kita baca dalam sirah, kita akan dapati selain daripada Abu Jandal, ada seorang lagi nama Abu Bashir.
Abu Bashir ni tuan, dia masuk Islam lewat masa tengah-tengah perjanjian. Dalam keadaan tengah-tengah dalam perjanjian itu dia masuk Islam. Abu Jandal sebelum perjanjian masuk Islam. Abu Jandal ini dipukul oleh ayah dia, depan tu juga, depan Nabi. Nabi kata, wahai Abu Jandal, sabarlah, Allah akan bersama dengan kamu. Selepas Abu Jandal, lagi seorang yang namanya Abu Bashir. Abu Bashir ni tuan, dia lari tengah-tengah beberapa bulan selepas perjanjian Hudaibiyah, dia lari pergi ke Madinah. Nabi pun tengok, tak boleh, Nabi kata, mu kena balik ke Mekah. Perjanjian menyebut orang Mekah tak boleh mari sini. Nabi kata, tak apalah, kalau dia tak mari tuntut, mu selamat. Kalau ada orang mari tuntut, aku terpaksa beri mu ke orang. Aku terpaksa serahkan kamu pada orang. Duduk tak lama, musyrikin datang minta tuntut Abu Bashir. Kami dapat tahu bahawa ada seorang orang Mekah lari ke sini, serah balik pada kami. Nabi serah Abu Bashir. Tuan, Nabi serah balik Abu Bashir. Abu Bashir guna ayat yang sama. Ya Rasulullah, mu tahu tak, dengan mu serah aku ni, aku akan dimurtadkan dia. Nabi kata, Allah akan memelihara kamu. Tengah jalan tuan, Abu Bashir dia bunuh orang yang datang ambil dia tu, nak bawa balik ke Mekah. Dia tahu dah, sampai Mekah dia kena pukul, dia kena seksa. Daripada aku kena pukul, kena peksa, aku bunuh. Dia bunuh dua orang, wakil. Lepas dia bunuh, dia balik jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, selesai. Nabi kata, selesai dia, aku bunuh dah dua orang. Nabi kata, ni lagi berat, mu tak reduk sini. Nabi kata, mu kena keluar. Abu Bashir juga dia keluar. Dalam sirah dia bergabung dengan Abu Jandal. Abu Jandal pun dia tak duduk di Mekah. Di Madinah pun dia tak duduk, di Mekah pun tak duduk Abu Jandal. Dia duduk di celah-celah bukit. Abu Bashir bergabung. Hampir 70 orang pada ketika itu yang dah memeluk Islam, tak boleh lari pergi ke Madinah. Hanya perjanjian menyebut bahawa orang-orang Mekah tak boleh pergi ke Madinah. 70 orang tuan. Mereka hidup dalam keadaan melarat, makan tak cukup, dengan penuh kesedihan ini. Tetapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tinggalkan agama ini. Sehingga akhirnya mereka ambil keputusan, kita tak ada cara lain melainkan semua pedagang-pedagang yang nak pergi ke Mekah, kita ganggu dia, serabut puak-puak Mekah. Yang akhirnya puak-puak Mekah ni akan minta tolong dengan Muhammad. Akhirnya kita boleh pergi ke Madinah ramai-ramai. Strategi mereka, bila ada rombongan nak pergi ke Mekah, diganggu. 70 orang diganggu. Dia ambil bahagian makan untuk makan, dia makan. Selain daripada itu, dia provokasi, menyebabkan akhirnya orang-orang Mekah menghadapi masalah kerana pedagang takut. Takut lagi. Tuan, mereka mengadu pada Nabi SAW. Orang musyrikin hantar utusan pula mengadu pada Nabi. Wahai Muhammad, orang Islam duduk celah-celah bukit ganggu pedagang. Nabi kata, tak. Betul dia orang Islam, tapi perjanjian menyebut bahawa dia orang Mekah. Orang Mekah tak boleh mari sini. Kalau dia boleh mari sini, selesai dah masalah. Mu tak bagi mari sini sebab perjanjian kata orang Mekah tak boleh mari sini. Dah tu doanya, ya wahai Muhammad, macam mana? Macam mana selesai? Mu selesai sendiri kan? Tuan, sehingga orang musyrikin kata, wahai Muhammad, kamu panggillah 70 orang. 70 orang tu kita bagi lah. Tak apalah, kita pejam mata lah, perjanjian kata tak boleh gini. 70 orang dipanggil lah. Tuan, dalam sirah mencatat, Nabi menulis surat memanggil orang-orang yang berada di celah bukit untuk mari ke Madinah. Dalam riwayat menyebut surat itu sampai ke tangan Abu Bashir dalam keadaan sakit. Dia membaca surat dan riwayat menyebut dia mati dalam keadaan memeluk surat Nabi SAW. Tuan, ini dia dakwah. Baik, itu ringkas tentang perjanjian Hudaibiyah. Baik, sekarang ni bila perjanjian Hudaibiyah itu telah dicaburi dan sebagainya, Nabi masuk ke Mekah. Orang musyrik lari, menyembunyikan diri, takut.
aku masuk. Perkara pertama yang Nabi buat ialah Nabi nak salat dalam Kaabah. Kunci Kaabah dipegang oleh Bani Syaibah. Bani Syaibah ini ialah keturunan yang mewarisi kunci Kaabah. Dan pemegang kunci Kaabah daripada keturunan Bani Syaibah itu namanya Utsman bin Talha. Utsman bin Talha, tapi musyrik. Dia tahu dah orang Islam masuk, dia kunci Kaabah tu dia bawa lari. Bawa balik rumah. Bawa balik rumah. Bila sampai, Nabi tengok pintu Kaabah tu berkunci. Nabi panggil Sayyidina Ali. Wahai Ali, mau cari kunci Kaabah, aku nak masuk. Ali pun pergi. Dan Ali tahu pemegang kunci Kaabah itu daripada Bani Syaibah, memang mewarisi daripada keturunan mereka. Nabi cari Utsman bin Talha dan Nabi minta, aku nak kunci Kaabah. Utsman bin Talha enggan untuk beri kunci Kaabah dan Sayyidina Ali rampas. Dan kunci itu diserahkan kepada Nabi SAW. Nabi buka, lalu Nabi pun masuk salat 2 rakaat. Selepas selesai salat, Nabi pun keluar kunci balik. Kunci itu nak beri besar. Dalam ramai-ramai itu, yang mula-mula minta ialah Abbas bin Abdul Muttalib. Alim, bapak saudara Nabi, maknanya daripada keturunan yang mulia Quraisy. Kalau nak cerita kelayakan, memang layak. Keturunan yang mulia, Islam pula, bapak saudara Nabi pula, sahabat Nabi pula. Nabi pun serah kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu di sana turunlah ayat surah An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada ahlinya yang berhak. Dan apabila kamu berhukum, maka hukumlah dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan itu memberikan pengajaran yang sebaik-baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Tuan, ayat itu, ayat ni memerintahkan kena surah balik. Bani Syaibah ialah bani keturunan kabilah yang amanah. Sifat amanah ada pada mereka. Mereka menjadi pemegang kunci Kaabah sejak zaman berzaman dan terkenal sebagai kabilah yang aman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan kepada orang yang amanah ni, walaupun dia kafir. Sebab tu buat orang kafir, dia tak percaya hari akhirat. Kalau dia dah tak percaya hari akhirat, apa dia nak buat baik ke ni? Dah lepas mati, mati ya. Yang kita hari yang mari masjid, yang kita salat hari ni sebab apa? Sebab kita tahu bahawa adanya hari akhirat. Lepas pada mati ni tak selesai, lepas pada tu ada lagi. Kehidupan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kafir, bila dia buat baik, dia amanah, dia tak khianat pada amanah. Maknanya dia ada satu sifat yang baik, cuma yang tak ada apa dia? Yang tak ada, yang belum ada Allah pada mereka. Turun ayat ini, Nabi SAW panggil Sayyidina Ali, wahai
kunci pada dia. Ali pun bawa dicari Osman bin Talha. Kunci dah bagi pada Abbas bin Abdul Muttalib. Islam dia bukan sehari dua Islam Abbas ni. Islam sejak di Mekah ni. Cari Sayyidina Ali, cari Osman bin Talha. Sayyidina Ali panggil, wahai Osman, mari sini. Ni aku nak serah balik kunci ni, aku nak minta maaf padamu sebab aku rampas kunci. Osman terkejut. Osman bin Talha terkejut. Apa? Tadi mu rampas pada aku, dia ni mau pulang lagi. Sayyidina Ali pun kata, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat berkaitan dengan dirimu. Lalu dibaca ayat yang saya baca. Lalu aku serah. Allah suruh aku serah balik padamu, aku serah balik. Osman bin Talha, buat saya kata, sifat yang baik ada pada dia. Dia tak ada Allah, cuma tak ada Allah. Dia melihat keadilan Islam. Maka Osman pun kata, wahai Ali, kamu saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku Islam.